di mana-mana masjid, lawatan pertama saya akan mulakan dengan bagaimana bercinta dengan Allah. Kita nak bangun balik kekuatan. Pertama pada saya banyak melihat dari segi akhlak, melihat dari segi peribadi, membangun hubungan peribadi dengan Allah. Kalau nak yang lain-lain, nak fiqh, nak tasawuf, nak apa, itu Al-Quran, hadis, semua itu ambil pada orang lain. Sebab fokus saya paling utama, kalau ada ilmu sebanyak mana pun, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya kosong. Ini yang ulama dulu belajar akhlak 30 tahun, belajar adab 30 tahun, tapi belajar ilmu hanya 20 tahun. Kerana kekuatan ilmu itu bergantung balik pada karakter, bergantung balik pada adab, bergantung balik pada sasiah, bergantung balik kepada kekuatan hubungan dengan Allah dari segi hatinya. Saya percaya dalam kepala kita percaya kita siapa? Puan siapa puan? Saya Sharifah. Itu soalan biasa. Kalau saya kata puan siapa? Sebab kita di sekolah ditanya begitu, betul? Tapi kalau saya tanya, kalau jawapan tadi yang sesuai, jawab soalannya apa? Siapa nama puan? Betul? Tapi kalau sama tak antara siapa nama puan dengan siapa puan? Sama ke lain? Lain. Jadi maknanya sekali lagi kita semak balik soalan. Kalau saya tanya puan nak jawab macam mana? Siapa puan? Saya hamba Allah. Apa sebab dua jawapannya berbeza? Orang yang berbeza lagi. Pemikiran yang berbeza, dapatan yang berbeza, ilmu yang berbeza, betul? Keyakinan yang berbeza. Ini yang paling mahal. Anak kita tahu apa itu salah, apa itu benar, apa itu dosa, apa itu pahala. Tak solat mesti berdosa, tapi dia seronok tak solat. Apa sebab? Okey, kerana keyakinan, bukan dia tak tahu. Sebab itu sebagai motivator juga sebagai kaunselor, yang datang kaunseling bukan tak ada agama, tapi tak boleh ikut apa agama kata. Malah merasa ada agama tu payah kerjanya katanya. Sampai pelosok, sampai setengah mati, baru nak cari agama. Saya nak buat macam mana doktor? Ada seorang pakar surgeon 5 kali kahwin, tak jumpa namanya bahagia. Saya makin lama makin kosong, makin lama makin kosong katanya. Tak tahu apa yang saya cari. Gaji ratus ribu, ketua surgeon, dia hospital pakar. Ini contoh. Saya kata anda sudah ada ilmu yang sangat hebat, intelijen sangat tinggi. Allah bagi kita 4 benda: fizikal, mental, emosi, spiritual. 4 harta paling mahal. Okey? Sebab itu bila kita tanya alastu birabbikum, Allah tanya masa bila? Masa kita di alam roh. Allah dah notice kita, kamu ni siapa sebenarnya? Who are you? Betul? Kita jawab apa? Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Betul ke tidak? Allah nak endorse kat kita. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Iya, benar, engkau Tuhan kami. Di alam roh, belum ada jasad. Belum ada darah, belum ada daging. Bermakna kita sudah jumpa Allah, kita sudah berbual dengan Allah seawal di alam roh. Sebab itu kita sebelum masuk ke janin pun. Sebab itu kalau kita melihat perjuangan, kenapa orang bukan Islam berebut-rebut nak masuk Islam? Dan mereka dapat Islam yang sangat benar, keyakinan yang sangat tebal, termasuk di Malaysia. Pendakwa-pendakwa hebatnya kadang-kadang kita nampak mereka lebih jauh dapat mengislamkan orang lain dibandingkan dengan orang Islam sendiri yang lahir dan besar dalam keluarga Islam. Komitmennya juga, saya ada beberapa pengalaman dengan, sebab saya terlibat sikit dalam persatuan Perkim. Jadi maknanya kita ambil kira, kalau kita tengok yang Avid Liu-nya, Ridwanti-nya, Bapak Rawi-nya punya, malu kita halim macam ni banding mereka besar macam ni. Okey, ini kekuatan. Sebab kita jangan heran, sebab dia masa di alam roh, kita tak tahu kita masuk di rahim siapa. Sebab itu tolonglah syukuri kelahiran kita, tolonglah syukuri kita, roh kita dimasukkan dalam rahim ibu Islam. Yang roh lain-lain masuk ke rahim ibu bukan Islam. Jadilah mereka lahir bukan Islam, bukan mereka tanda Islam, bukan mereka musuh Islam. Sebab itu yang hari ini kalau di Eropah beratus-ratus ribu setiap tahun yang masuk Islam.
Kerana kita dah endorse, Allah dah endorse kamu ni semuanya. Mengaku aku Tuhan kamu. Tapi bila dah besar, Tuhannya hilang sikit. Masa lahirnya kita azan dan iqamat. Lepas itu anak sampai mati tak tahu azan, tak tahu iqamat. Betul ke tidak? Anak siapa pandai azan? Kecuali sekolah tahfiz. Pun tak semua juga. Betul? Kemana pergi azan yang kita tanam? Dari lahir tak ada ayat lain. Ayat itulah ayat pertama yang patutnya subur dan mekar dalam jiwa anak. Tapi hari ini pengalaman peribadi berjumpa dengan pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, segala bendanya, ramai anak kita dah tak tahu mengucap 2 kalimah syahadah. Tak tahu syahadah. 2 kalimah syahadah, mari kita renew, mari kita perbaharui syahadah kita. 2 kalimah syahadah. Tahun 3 universiti. Tapi syahadah tak tahu. Kawan-kawan jerit dari bawah. Saya bawa dia naik ke pentas. Mari sini. Bang, awak jadi ketua ni. Mari kita baharui syahadah kita. Syahadah. Tercengang-cengang dia. Ngucap, kata kawannya di bawah. Nampak tak? Ngucap. Oh, ngucap. Ngucap. Ulang 4 kali tu. Ngucap. Ya. Bermakna jauh perkataan mengucap tu pun dari dia. Oh, saya boleh sebut tapi tak tahu makna. Jadi tak syahadahnya? Tak jadi sebab tak faham. Nampak? Ini yang sudah berlaku. Jahannam saya jumpa orang periksa je lah. UPSR, PT3, SPM, Universiti, Gajah, semua. Okay? Termasuk pesara-pesara. Sebab kursus pra-pesaraan. 3 bulan lagi nak bersara, Tuan Haji, jom kita barui syahadah. Lagi 3 bulan. Bukan nak, saya bercakap sebagai kaunselor bukan mengumpat, tapi mengambil kes. Okay? Sebab jangan tanya siapa orangnya, di mana, tak payah. Okay? Ini yang saya temui sendiri, bukan dari surat khabar, bukan dari majalah. Ini contoh. Sebab tu saya juga trainer, license trainer. Jadi banyaklah buat kursus-kursus untuk jabatan-jabatan, dengan untuk NGO, untuk gajah-gajah. Semua ada. Jadi berjumpa dengan berbagai lapisan masyarakat. Yang moden, yang tak moden, yang kampung, yang bandar. Jangan kata yang bandar je tak lupa nak ucap, yang kampung pun lupa. Jadi balik tolong ambil kira. Siapa ada cucu, semak cucu dia. Dia boleh syahadah tak? Kalau ada anak, tanya balik, jom ulang balik, mak nak dengar, kamu boleh syahadah ke lagi tidak? Kerana itu tanggungjawab kita, registerkan anak jadi hamba Allah. Kita register dapat birth cert, betul? Dapat surat lahir. Kita register lagi dapat kad pengenalan. Apa kad pengenalan anak kita dengan Allah? Akhirnya anak tak rasa kalau lawan Allah. Anak tak rasa kalau buat maksiat dengan Allah. Sebab apa? Tak rapat. Boleh nampak? Jadi jawatan paling besar apa? Apa jawatan paling besar? Pencen. Boleh nampak? Jawatan yang paling besar lah jawatan yang paling kekal. Ada di dunia, ada di akhirat. Bawa balik sampai akhirat. CEO bawa balik jumpa Allah tak? Tak. Ketua jabatan bawa balik tak? Chairman syarikat bawa balik tak? Tak. Kalau chairman syarikat besar, oh bawah saya ada manager noneng-noneng, saya CEO syarikat, di bawah saya ada senior manager, gajah-gajah semua dia. Okay? Tapi tak jumpa, tak bawa dia jumpa Allah. Akhirnya maksiat lah lama-lama. CEO dating di San Francisco. Percaya atau tidak? Bagi tahu dengan suami, saya nak pergi ni conference noneng-noneng sebab CEO. Tapi jawab, bila disiasat ke pejabat, dah jadi mengarang. Akhir suami ambil tiket, pergi sama-sama. Terperanjat baru. Datang dengan siapa? Dengan boyfriend. Mana konferennya? Saya nak bercuti. Ini yang datang ke saya, kes ni. Bukan saya pungut-pungut. Boleh nampak? Sebab itu yang bermasalah bukan sekadar yang muda-muda, yang biasa-biasa. Tapi yang atas-atas lagi banyak masalah. Kerana ruang bermasalahnya lagi besar. Mengurus manusianya lebih besar. Okey, jelas hari ini kita nak bercakap. Kita siapa? Hamba Allah. Ya Allah, hebat. Inilah jawatan terbesar yang kita harus bangga.
Harus rasa berani, harus rasa megah. Bukan, awak siapa? Hamba Allah. Hamba Allah le. Saya hamba Allah. Saya hamba Allah. Tapi kalau sebut saya ketua jabatan, saya CEO, saya pengarah, saya dengan penuh rasa bangga. Tapi sebut hamba Allah, saya hamba Allah. Hamba Allah lah. Hamba Allah. Rasa macam halus hamba Allah tu. Walaupun tak ada gaji secara materialnya. Tapi kalau tak ada jawatan itu, kita tak jadi apa-apa. Sebab itu, apapun jawatan yang dipegang oleh seorang hamba Allah, dia tidak akan sesat dengan jawatannya. Dia tidak akan sesat dengan duitnya. Dia tidak akan sesat dengan jawatan-jawatan yang dipegangnya. Apa yang terjadi di Malaysia? 60 tahun merdeka, tenteram tak kita? Lagi sakit perut ada. Sekarang dah tahu jadi macam mana. Anak kita, cucu kita ni selesailah. Ada yang pencen, tak pencen, ada muka pencen. Nampak macam tak pencennya kan? Kita pencen dengan kerajaan tapi belum pencen dengan Allah, betul? Jangan rasa pencen. Betul? Orang yang solat banyak, solat malam, orang muda ke orang tua? Orang tua, kuat ke tak kuat? Yang tidurnya banyak, orang muda ke orang tua? Orang muda, orang tua tidurnya apa? Sikit, apa sebab? Ataupun sikit-sikit tidur? Nak dalam majlis macam ni, aduh, tak nampak tiang lah, tak nampak muka Ustazah, ngantuk lah saya. Contoh, kalau tidurnya sikit, makannya banyak ke sikit? Orang pencen makannya banyak ke sikit? Sikit, atau sikit-sikit makan? Yang mana satu? Sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur, betul? Nabi bercakapnya sikit, kita bercakap banyak ke sikit? Sikit-sikit? Sikit-sikit? Tu masalah ni. Ngaku hamba Allah. Jadi yang kuat bukan orang muda. Yang kuat ialah kita. Kalau tarawih buat 20-nya orang tua ke orang muda? Orang tua semua. Orang muda 8-nya. Itu pun dah surah panjang sikit letih. Betul? Jadi siapa yang dah besar, jangan rasa dia lembik. Dah besar, sengsara lah. Kata pengusi sebut tadi, dah besar. Sebab tu saya tak nak bayar datang panjang-panjang. Saya pesara kerajaan. Dan adalah sikit tawliyah yang dibenarkan untuk bercakap masjid dan surah. Oh cukuplah. Dulu kursus yang pernah diikuti, tang. Untuk apa? Dah habis dah dunia itu. Oh bersekolah di mana, PhD di mana, bidang apa, master di mana. Macam besar. No. Tapi setelah mendaftar jadi hamba Allah sesungguhnya, hidup dan matinya, itu semua sudah jadi kecil. Dipanggil doktor, tak dipanggil doktor, sama ke lain? Sama, itulah orangnya. Esok jadi jenazah. Ini jenazah doktor, ini jenazah bukan doktor. Ada? Tak ada. Nampak tak? Maka hakikat yang kita nak bangun, siapa aku sebenarnya? Kerana siapa kita itu akan menjadi satu daya gerak dalam diri, satu daya fikir dalam minda, satu kekuatan yang nak dibina. Sebab itu saya bawa buku Melihat Allah. Gila boleh lihat Allah gedok. Jangan main-main. Walaupun kita, Allah bukan berjasad macam kita, bukan berjisim macam kita. Allah tak berjisim. Betul ke tak? Tapi kita harus merasa kita melihatnya. Betul? Itu yang namanya ihsan. Merasa dilihat Allah, merasa melihat Allah. Macam mana nak rasa melihat Allah? Agak-agak entahlah you. Saya nampak puan kata yang menulis di depan. Pengurusi kita, dia pakai, puan pakai cincin ya puan? Okey, pakai cincin siapa? Allah punya. Hebat. Nabi pun tak dapat cincin lagi Allah. Okey, dapat cincin. Jawablah soalan saya. Okey, cincin siapa? Cincin saya. Dapat dari mana? Beli. Okey. Beli di mana? Takkan di kantin. Mestilah di kedai emas, betul? Ini kata-kata macam soalan bodoh je. Sebab kami sebagai bukan orang belajar Kairo, bukan belajar orang Universiti Madinah. Kita belajar agama membangun pertamanya keyakinan. Okey, sebab itu kalau keyakinan tu kuat,
Itu satu kekuatan. Jadi cara-cara saya tak sama dengan ustaz. Minta maaf banyak lah. Kau tak berkenan, nasib lah first and last. Kita try je, try and error. Teruk lah ustazah ni. Okay. Okay puan beli di kedai, betul? Pakainya di jari siapa? Jari siapa? Di jari siapa? Jari saya. Dapat jari dari mana? Bagi ke pinjam? Pinjam. Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri tak? Tadi kata jari saya, betul? Ini soalan keyakinan, bukan soalan ilmu. Kalau pakai ilmu, doktor ni bodoh, tanya bodoh-bodoh punya soalan. Ingat sampai kami ni bodoh sangat ke? Sebab itu jawab je. Kita tak tahu esok muka nangki tanya apa. Betul ke tidak? Tak ada soalan bocor. Ada ke tak ada soalan bocor? Ada. Tapi kalau kamu kata siapa Tuhan kamu, marah buka. Kalau tak ada rasa cinta dengan Allah, mulut tak boleh sebut Allah. Kalau tak ada karakter Rasulullah dalam diri, dalam kehidupan harian, kamu tak mampu sebut Muhammad. Jangan kata, aku tahulah soalannya bocor dah. Marah buka, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kitab kamu. Kalau kamu ada kitab tak pernah pegang, tak pernah faham, tak pernah baca, tak pernah rasa cinta, tak jadikan buku nombor 1, kamu tak mampu sebut Al-Quran. Ini belajar blok kita sahut punya pula, lompat je. Saya ni semua ada cacar marbanya. Itu pasal lain sikit daripada yang lain lah, laser-laser sikit tu. Tapi TV OC yang laser-laser tu dia berkenan. Contoh. Okey. Maka kekuatan yang kita tak mahu, pakai tangan, pakai jari, pakai cincin di tangan siapa tadi? Jari milik Allah. Yang mana satu? Milik Allah, pinjam dari Allah. Which one? Be firm, be clear. Sebab kita nak jaga anak cucu. Pinjam dari Allah. Kalau pinjam dari Allah, apa tanda pinjam dari Allah? Allah ambil balik, betul? Jari ini milik Allah, betul? Pinjam dari Allah, betul? Kalau pakai barang pinjam, apa nak buat? Pulang balik, datang barang kosong, baliknya kosong tak? Oh. Sarif, datang kosong, balik kosong. Datang bersih, balik kotor. Nampak dah? Kenapa Allah bagi kita tangan? Untuk ibadah. Ya Allah. Ini kekuatan. Jadi sekali lagi, kita tidak akan mampu rasa cinta dengan Allah kalau kita tak pernah tahu who am I. Siapa aku? Okay, siapa aku? Aku hamba Allah. Dari mana? Dari titik air, titisan air yang paling tak guna, paling hina, nofah. Air mani yang tak ada harganya langsung. Betul? Tetapi setelah jadi orang, diberi jasad, diberi jiwa, diberi daging, betul? Kita jadi mulia kan jadi hina? Maka sekarang jangan hidupnya hina di mata Allah. Bukan hina di mata manusia, dah garanti